Ada berapa banyak ayat Quran yang ada dalam buku? Kira. Saya buat kadang-kadang tu bila minta pergi kadang motivasi Al-Quran ada juga dia penjemput anak-anak kadang-kadang remaja lah biasanya. Saya minta dia kira lah ni kamu hafal berapa ayat, kamu cuba kira tengok. Qul huwallah ada 4 ayat, Al-Falaq ada 5 ayat, An-Nas ada berapa ayat dan sebagainya. Kira-kira 30. Dia kira semua 30. Tambah lagi setiap hari, tambah setiap hari. Ambillah yang mudah-mudah. Ambillah yang mudah-mudah. Kita bagi ada Al-Quran dalam diri kita. Kalau tidak ada disebut umpama sebagai rumah yang roboh. Baik, kemudian riwayatkan daripada Abdullah Rugi. Kadang-kadang tak ingat kisah ada orang minta berubat sebab kena gangguan was-was yang sangat teruk dan sebagainya lah. Bila kita semua baca Quran, Qul huwallah boleh gagah, Qul a'udzu bil falaq dah kita kena bantu, Qul a'udzu birabbin nas minta maaf ustaz tak hafal. Sayang dulu. Budak-budak tuan-tuan baru ni ada temu duga, saya ada terlibat dengan satu temu duga, kita temu duga pelajar-pelajar yang nak masuk darjah tingkatan 1. Dalam 5 orang yang mai kat saya tu, hak lancang berapa orang, hak hafal tu berapa orang, hak yang tak hafal pun ada, hak menghafal kat Qul huwallah saja pun ada, nak masuk ke tingkatan 1. Jadi kadang-kadang kita rugi hidup kita ni. Mungkinkah sistem pendidikan kita yang tak berapa nak mementingkan benda-benda yang macam tu, hafal Al-Quran? Padahal itulah yang kita nak bawa besok sampai mati-mati besok. Baik, Nabi SAW bersabda, hadis daripada Abdullah bin Amr Ibn al-As, yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta tarattil fid dunya fa inna manzilataka عند آخر آية تقرأ بها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya di dunia, kerana kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Besok kita di akhirat nanti kita disuruh baca satu ayat, akan naik martabat kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Kita baca lagi naik lagi, kita baca lagi naik, kita baca lagi naik. Banyak mana yang kita naik, banyak yang kita baca di dunia dulu. Jadi kalau kita baca satu ayat, duduk tangga 1 lah. Kalau kita baca 1000 ayat, kita duduk di tangga 1000 lah. Lagi banyak, lagi tinggi kedudukan kita di akhirat nanti. Satunya adalah berdasarkan kepada banyaknya kita membaca Al-Quran waktu ketika di dunia. Ada dah kita sebut hari tu ni, para ulama salah, orang soleh dulu ni pulun subuh mereka untuk khatam Al-Quran. Lagi kalau ikut nanti ni, kalau kita baca tak tahu sampai bila lah, tak tahu sampai waktu bila nak sampai dalam kitab ni dia akan sebut macam mana mereka khatam Al-Quran. Tadi kita cerita pada Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan pernah beliau tak tahulah berapa kali mengkhatamkan Al-Quran pada berdiri satu kali, satu rakaat berdiri malam semayang. Sayyidina Osman bin Affan pernah khatam Al-Quran semasa beliau solat satu rakaat. Satu rakaat ni betul lah kono. Kita macam mana? Berrakaat-rakaat dah kita ni. Sekali tak khatam Quran dalam sembahyang ni. Macam mana kita nak berusaha? Nak usahakan macam Quran. Diriwayatkan daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi
ألبس والداه تاجا ويوم القيامة ضوء أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. Terjemahan: sesiapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah memakaikan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat nanti satu mahkota. Mahkota lah, macam raja-raja ada mahkota, yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari. Sinar matahari kalau kita tengok lama-lama cahaya dia sakit mata kita kan. Ini lebih bagus sinar matahari, cerah, seri di rumah-rumah di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini? Maknanya kalau kata sinar matahari menerangi rumah-rumah di dunia ni, satu dunia, dia boleh cerah. Kalau kita kata, kalau ikut kita kata sebelah malam, sebelah siang lah. Siapa malam tu tak cerah, pasal dia dah terlindung dengan matahari. Kalau dia pun kena cahaya matahari, satu dunia lah boleh cerah dengan sebab cahaya matahari tu. Orang kita yang mengaji sains, kita faham lah kan, tak tahu mana matahari. Teringat cerita lawak tapi tak nak cerita. Cukup di sini. Baik, maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini? Maksudnya mengamalkan Al-Quran, baca Al-Quran. Riwayat Abu Dawud. Ad-Darimi meriwayatkan daripada isnad, dengan isnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabba al-Qur'an falyubashshir." Bacalah Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa hati yang menghayati Al-Quran. Allah tersiksa hati yang hayati Al-Quran. Baik, daripada kita pada hari ini, siapa yang dah mula, diteruskan lagi usaha, gadakan usaha. Yang masih belum mula, lah ni kita boleh mula dah untuk kita fokus hati kita menghayati Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah, hidangan Allah. Maka siapa yang masuk ke dalamnya, di dalamnya dia akan rasa aman. Dan siapa yang mencintai Al-Quran, maka berilah dia khabar gembira. Dalam Quran sebut, dalam surah Al-Isra, "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Orang yang sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang lurus dan memberikan khabar gembira kepada orang yang beriman bahawa dia akan mendapat ganjaran yang besar. Apa dia itu? Itulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan daripada Abdul Humaid bin Hamani, katanya aku bertanya kepada Sufyan As-Sawri, manakah yang lebih engkau sukai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran? Sufyan menjawab, membaca Al-Quran, kerana Nabi SAW bersabda, orang yang terbaik di antara kamu ialah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekian yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini. Tapi ada lagi selepas ni, ada lagi kelebihan orang baca Quran. Yang ini kelebihan apa? Yang ini kelebihan membaca dan mengkaji Al-Quran. Yang ini kelebihan orang yang baca Al-Quran. Ada lagi, tapi dia macam terpisah sikit. Jadi kita berhenti tekan ini dulu, insya-Allah. Ada lagi tajuk menghormati dan memuliakan golongan Al-Quran dan sebagainya. Kita berhenti dekat itu pun dah ada banyak yang kita dapat pada malam ini. Beberapa hadis Nabi SAW, dengan kita baca hadis, samping meningkatkan motivasi diri kita untuk kita berdamping dengan Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan kepada kita seri wajah. Kerana Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala akan memberi seri wajah kepada sesiapa yang mendengar sami'a maqalati, mendengar perkataan ataupun hadis Nabi SAW.
kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita faham dan kita mengamalkannya insya-Allah. Sekadar itu sahaja pada malam ini yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada kehidupan kita dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.